Kamu dah tengok 6.1, kita ada beberapa istilah. Yang pertama, boleh kita teruskan? Okey, yang pertama, ini saya ulang sekali lagi. Saya ambil yang menarik je, untuk 6.1 ni dia ada banyak istilah. Antaranya bermula dengan istilah population. Population. Ingat, population ni maksud dia, kalau dalam kita punya kuliah sekarang ni, katakan semua sekali pelajar dia ada 90 orang, contoh. Maka semua tu dipanggil population. Tapi dalam population ni, saya ambil sampel. Sampel ni maksud dia, kita ambil sebarang nombor daripada 90 ni, sebahagian. Mungkin saya boleh ambil 20. Mungkin saya boleh ambil 30. Okey. Jadi bila kita ambil sebahagian tu yang kita namakan sampel. Biasanya kalau kita buat kajian, biasanya kita akan refer pada sampel. Sampel tu bukan maksud dia kena ambil semua. Okey. Katakan kita nak buat kajian untuk dalam kelas ni, berapa orang yang datang awal, contoh. Kan? Jadi saya kena ambil sampel je. Tak perlulah saya kena tunggu semua. Kan? Jadi biasanya kajian kita refer pada sampel. Jadi sampel ni adalah sebahagian daripada population. Population dia kena semua. Sampel sebahagian. Kemudian istilah yang lain adalah ini, ungroup data. Ungroup data. Okey, ungroup data ni kalau kita refer balik, kita ada dua bentuk data, sama ada dalam bentuk macam ni lah. Asalnya data kita ni macam ni lah, senarai nombor terus. Okey. Yang ni data mentah ni dia panggil ungroup data. Maksud data kita dalam bentuk yang berterabur lagi. Tetapi kalau saya susun, saya tukar kepada bentuk table. Katakan daripada 16 sehingga 17 ada berapa frekuensi dia. 18 sehingga 19 ada berapa orang. 20 sehingga 21 ada berapa. Jadi kalau kita pindahkan data ni dalam bentuk table, yang table ni dipanggil group data. Ni kamu tengok balik 6.1. Yang asal ni dia panggil ungroup data. Okey. Ni asal ni dipanggil ungroup data. Maksud dia kita punya data kita dalam bentuk yang berterabur, tak tersusun. Okey. Biasa kalau kita buat kajian, kita akan bermula daripada data yang bercampur ni. Bila kita buat kajian, kita akan dapat data yang bercampur. Daripada data yang bercampur ni, kita tak dapat buat satu kesimpulan. Okey. Jadi kita kena tukar dalam bentuk table. Step yang seterusnya, tukar bentuk table. Kemudian step yang berikutnya, kita akan plotkan graf. Okey. Kita akan plotkan graf. Daripada situ nanti kita akan buat analisa lah. Okey. Itu proses statistik. Okey, sekarang ni daripada data ni, sekarang ni kita peringkat bagaimana kita nak buat analisa. Antaranya kita boleh rujuk kepada nilai mean. Ni nilai mean ni sama seperti yang di sekolah, sama. Kita akan bincang mean, ada istilah lagi mode, median. Okay. Jadi sekarang ni data, kita ingat sekarang ni kita hanya bincang data dalam bentuk ungroup data, maksudnya dalam bentuk yang bercampur. Okay. Ni formula ni sama seperti di sekolah. Okay. Biasanya kita akan gunakan formula mean, simbol dia adalah X bar. X bar iaitu summation of X divided by N. Ini summation ni maksud dia, kita ada banyak data. Katakan data kita yang pertama X1. Kemudian antara data yang kedua kita tambah. Tambah ni sebab simbol summation. Jadi data yang pertama tambah data yang kedua sampailah yang terakhir. Kita akan bagi dengan bilangan. Kemudian dari segi simbol ni, kalau kita refer balik population, simbol untuk mean adalah mu. Mu, bukan miau. Mu kan. Kalau sampel, simbol untuk mean adalah X bar. Okay, kalau kita refer balik nota 6.1 tu, semua soalan dianggap sampel. Semua soalan exam dianggap sampel kecuali dinyatakan population. Jadi itu yang kita gunakan simbol X bar. Jadi kalau kita tengok nota seterusnya, kita akan nampak simbol dia sentiasa guna X bar.
Sebab kita anggap soalan tu adalah sampel. Okey. Okey, itu contoh lah. Kita tengok contoh yang keempat. Ni contoh yang mudah ni. Okey, kamu salin jawapannya lah. So, min mudah. Campurkan semua nombor. Campurkan. Kemudian bahagi dengan number of data, n. N ni adalah bilangan data itu. So, sama seperti di sekolah. Tak ada apa yang lain. Okey, boleh? Ya, selesai. Okey. Yang pertama tadi dah salin belum? Kamu salin jawapan akhir je? Tak payah salin. Hafal je. Okey. Kemudian contoh yang kedua ni. Sebenarnya kalau kita nampak table bersama dia adalah frekuensi, kekerapan. Sebenarnya yang ini kita panggil dia sebagai group data. Ni yang lebih tepat sebenarnya. Ni lebih tepat digunakan istilah group data. Sebab bila kita ada data dalam bentuk table, table tu bersama dia adalah frekuensi. Maksud dia, ini dipanggil group data. Ini dipanggil group data. Tapi untuk contoh ni dah termasuk. Okey, tak apa, kita teruskan. Kalau kita ikutkan formula min, dia ada summation of x divided by n. Okey. Sekarang ini kalau kita anggap, ini kalau katakan saya guna kaedah, kita masih anggap dia sebagai ungroup data. Ungroup data. Maka kaedah dia lain sikit lah. Kaedah dia maksud dia, kamu kena buat 0 ni akan diulang 2 kali. Itu yang dia panggil ungroup data tu. Kita kena senaraikan nombor dia. Yang satu ni dia akan ulang sebanyak 5 kali. Okay. Dan seterusnya lah. 2 sampailah 7 kali. Ni saya dah lemah semangat ni. Kamu habiskanlah. 5 tu diulang sekali. Okay. Ini saya tunjuk ni. Ini kalau saya ikut peraturan, kita dah grupkan dia ni sebagai ungroup data. Inilah kaedah dia. Kita tak boleh guna kaedah 0 dah 2 tambah 1 dah 5. Itu kalau guna kaedah tu maksudnya kita guna kaedah group data. Tapi dalam exam dia tak akan suruh yang mana satu. Okey, ini sebagai latihan. Kemudian yang ni kita jumlah lah apa ni? Jumlah ni. Jadi bila saya andaikan ini adalah ungroup data, maka kaedah dia berbeza sikit lah. So saya akan buat 0 plus 0, kemudian 1 plus 1 sampai 5 kali. 2 pun dia akan ulang 7 kali. Okey. Nanti dalam exam tak payah guna cara tu. Okey, so jawapan dia adalah 2.05. Yang ini sebenarnya kaedah ini adalah kaedah group data. So gunakan cara tadi. Ini bukan. Kita kena senaraikan 0 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Okey. Kamu ambil je jawapan ni, nanti kamu cuba. Okey, tadi kita dah belajar min, kemudian kita belajar mood. Okey, mood ni dia sebenarnya kita tengok je soalan tu. Kita tengok mana nombor yang paling kerap diulang. Maksud dia, kita perlu rujuk kepada mana nombor yang paling kerap diulang. Macam kalau contoh ni kan. Kalau 2 ni, 2 diulang 2 kali. 6 pun diulang 2 kali. Maka mood tu lebih daripada satu jawapan. Maksudnya jawapan dia 2 dan 6. Okay. Itu contoh yang pertama lah. Ni contoh yang pertama. Okay, katakan saya ubah contoh ni. Saya buat contoh yang kedua. Nombor yang sama, tapi saya tambah dengan 7 tu diulang sebanyak 3 kali. 7 tu diulang sebanyak. Ni contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama ini jawapan dia. Katakan saya ubah contoh ni. Saya ambil 1, 2, 2, 3, 6, 6. Kemudian ada yang belakang ni 7, 7, 7. Maka apa jawapan mood yang baru? Yes. Macam tu lah. Yang tadi sebab kita refer pada ada 2 kali. Ada 6, 2 kali. Maka mood dia sama frekuensi dia. Maka kita akan ambil 2 jawapan lah. Tapi kalau kita ada satu nombor yang lebih daripada 2 dan 6, maka jawapan dia adalah 7. Okey? Itu cara nak dapatkan mood. Maksudnya tak perlu melibatkan perkiraan, kita hanya tengok je. Okey. Ni macam ni lah. Ni contoh yang kelima kan. Ni kamu tengoklah contoh yang kelima.
Kita tengok je mana nombor yang paling kerap diulang. Itu syarat dia. Kita tengok kat sini yang paling kerap diulang berapa? 5 5 diulang 3 kali kan. So 5 lah jawapan dia. Macam tu je. Macam tu je. Kita tak perlu buat pengiraan. Tengok je mana nombor yang paling kerap diulang. Itu adalah jawapan mut. Okey, contoh yang kedua. Kita tengok setiap nombor tu hanya sekali je. 2 sekali, 3 pun sekali. Kalau diulang sekali je, itu tak dipanggil sebagai mut. Dia syarat dia paling kurang mesti 2 kali. Okey, so untuk jawapan ni tak je. Okey, dan seterusnya lah. Okey, ini kamu salin. So, nanti dalam exam ni soalan-soalan macam ni tak ada ni. Senang sangat. Okey. Kita teruskan. Okey, kalau ikutkan nota ni, kita akan refer pada ini untuk median . Kalau ikutkan nota ni, kita kena refer number of data tu odd number ke ataupun even number. Bilangan dia tu. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan kita tak payah guna kaedah tu. Yang penting median ni dia ada, kalau kita nak cari median, step yang pertama mesti orange. Mesti susun. Berbeza dengan tadi mean dengan mode. Mean dengan mode tak payah. Kalau median, maka step yang pertama mesti susun. Kemudian nak cari jawapan dia, kita ambil nilai yang di tengah. Middle. Nilai yang di tengah. Kita gunakan 2 cara ni je. Yang pertama susun. Susun ni terpulang lah, sama ada juga ambil daripada nombor kecil ke besar ataupun besar ke kecil. Sama je. Okay, kita buat pilihan. Kita tengok contoh. Okey, contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6. Okey, contoh . Ni saya tak guna peraturan ni. Odd number ke even number ke tak kisah. Okey, yang penting kita susun. Jadi bila kita nampak soalan, jangan ambil yang di tengah tu jawapan. Syarat pertama mesti susun. Jadi ingat saya ulang sekali lagi. Median, kalau nak cari median, yang pertama mesti orange. Kemudian kita akan ambil jawapan sebagai yang di tengah. Okey, contoh . Ni saya cancel 3 kiri, 3 kanan. Bila saya ambil yang di tengah, kita buat satu line yang di tengah ni. Line ni kena pada nombor. Maka median tu adalah jawapan dia 201. Macam tu je. Kita susun, ambil yang di tengah. Kalau kita potong yang di tengah tu, kena pada nombor, maka itulah jawapan dia. Okay. So kita tak mikir ini genap ke ganjil tak ya. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, sudah? Sudah? Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua. Okey. Jadi ingat syarat yang pertama mesti susun. Ingat, bila nak jawab median, step yang pertama kena orange. Kemudian kita akan cari middle. Okey, contoh macam ni lah. Kita cancel ni. Ni cancel 3 kiri. Oh, ni sama juga ni. Zas. Maka median tu adalah kena pada nombor 24. Settle. Okey, dia tu je. Sudah? Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Yang sin. Okey, sama je kita akan susun orange. Kemudian kita akan ambil nilai yang di tengah. 3 kiri, 3 kanan. Bila saya buat middle ni, saya buat satu line. Dan line ni tak kena pada nombor. Kan? Tadi kita bila buat line yang di tengah, kena pada nombor. Bila kena pada nombor, itulah jawapan dia. Tapi kalau macam ni, tak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. Maksudnya nombor ni, kiri kanan ni, kita ambil purata dia. So jawapan dia kita akan campurkan bagi 2. Terus kita akan dapat jawapan. Okay? Jadi tak payah apa ni, genap ke ganjil tak payah. Zone, apa yang di tengah. Kalau line tengah tu kena pada nombor, itulah jawapan dia. Kalau contoh yang C ni, dia tak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. Okey, ini contoh bentuk soalan exam lah.
Okey, jadi kamu kena faham dia punya ayat dia. Okey, dia beri set of data ini bercampur X dan Y. Kemudian maklumat yang pertama. Mood sama dengan 6. Okey, sekarang ni kalau kita tengok 6 ni, 6 ni diulang berapa kali? 2 kali kan? Okey, kita tengok yang lain. 11 pun 2 kali. Kalau kita kekalkan keadaan sekarang ni, maka 6 tu tak boleh dipanggil sebagai mood. Ya, sebab dia punya frekuensi dia sama. Jadi kemungkinan besar satu lagi nombor ni mesti 6. Betul tak? Sebab kalau kekalkan soalan ni, frekuensi 6 tu sama dengan yang lain. Jadi kalau kita nak panggil 6 tu sebagai mood, maka mesti ada satu lagi. Dia mesti lebih daripada yang lain, frekuensi dia. Jadi besar kemungkinan X yang pertama mesti 6. Settle masalah. Okey, soalan apa ni? Okey, ni yang maklumat pertama. Okey, kemudian maklumat yang kedua, median. Okey, median maksud dia kita kena susun lah. Kita kena susun. Dan yang tadi kita dah anggap tadi, ni adalah 6. Katakan Y ni letaklah sebelah. Okey. Susun. Okey, kemudian median sama dengan 7. Okey, jadi macam mana kita nak guna ni? Okey, saya anggap ni 6, 6, 6. Yang ni tak tahu. Okey, jadi kalau kita nak cari median, kita ada 5 kiri. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kanan. Okey, maksud dia median tu ada di sini lah kan? Maka kita akan ambil 6 tambah dengan Y per dengan 2. Sebab average samakan dengan 7. Maka Y sama dengan 14 tolak 6. Sama dengan 8. Settle. Maka soalan yang pertama, kita nak find the values of X and Y. So X tu 6. Settle. Kemudian Y tu 8. Okay. Kemudian ada lagi soalan hence. Hence ni maksud dia merujuk kepada nilai yang kita dapat. Jadi kalau kita dapat X tu 6, Y tu 8, gunakan nilai tu. Kalau katakan kamu dapat salah, X tu 5, kemudian Y tu berapa, kamu gunakan yang salah. Itu gunanya perkataan hence. Teruskan yang salah. Apa markah? Okay. Okey, jadi kalau nak kira min, kita gantilah. Ini adalah 8. Maka min tu adalah min. Campurkan semua nombor ni. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 6 dan seterusnya lah. Sampai 13 bahagi dengan 10. Maka kamu dapatlah min je. 7.8. Maksudnya saya cari min ni selepas kita dapat tahu X ni 6, Y dia 8. So campurkan. Okey. Okey, habis yang tu. Okey, tadi kita dah belajar min, mood, median. Sekarang ni kita belajar satu istilah ni, quartile. Jadi, saya ringkaskan je. Bermula daripada median. Okey, median ni maksud dia, kita ada data, kita akan bahagi data kita kepada 2. Itu yang kita tengok, median ni dia gunakan K per 2. Dia bagi data kita kepada 2 bahagian. Tapi sempadan dia adalah 1 je. 1 tu dipanggil median. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kita akan belajar seterusnya, quartile. Ini maksud dia, kita akan bahagi data kita kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Ini 1. Maksud dia kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bahagian. Tetapi sempadan dia hanya 3 saja. Jadi bila soalan nanti, dia akan tanya paling tinggi sampai 3 je. Dia tak akan tanya Q4 berapa, tak ada. Okay. Jadi kalau kita punya bahagian kita ada 4, sempadan ada 3. Jadi kita cuma ada Q1, Q2, Q3. Okey, nanti seterusnya kita akan teruskan belajar persental. Okay, ini maksud dia kita akan bahagi data kita kepada 100. 100 bahagian. Bila 100 bahagian, sempadan dia bermula daripada P1, P2 sampailah yang terakhir ni adalah sempadan 99. Jadi kita tak akan kira P100 ada.
100 tu 100 bahagian. Tapi sempadan dia adalah sampai P99. Okey. So median tu bagi data kepada 2, total kepada 4, persental adalah 100. Okey, kemudian kalau kita belajar tadi median ni step yang pertama kita mesti arrange. Maka yang untuk ni total dengan persental ni sama juga, dia mesti arrange. Sebab dia sama kategori ni. Kemudian kalau median kita ambil middle. Okey. Kalau yang ni sama juga, kita akan arrange. Kemudian ikutlah bagaimana cara kita dapatkan Q1, Q2, Q3. Sama juga untuk yang ni. Yang pertama kena arrange. Yang kedua kamu kena kira P1 sampailah P99. Itulah soalan. Yang ni tadi Q1, Q2, Q3. Okay. Yang penting kita mesti arrange. Ini untuk ungroup data. Ungroup data inilah caranya. Kena susun. Habis itu baru kita tengok quartile tu yang mana, persental yang mana. Bagaimana cara kita dapatkan first, second and third quartile? Okey, yang pertama. So ingat step yang pertama mesti susun. Mesti susun. Step yang pertama. So daripada senarai data tadi kita susun. Kemudian kalau kita nak cari Q1, nak cari quartile ni. Okey, yang pertama kita cari dulu median. Step yang pertama cari median dulu. Median. Okey, maka ini adalah median kan? Median tu maksud dia kalau kita bincang quartile, dia adalah Q2. Q2 ni kalau kita kaitkan dengan median, dia sama. Dia sama. Okey. Kemudian bila kita dah ada median ni yang pertama, kemudian kita tengok bila saya potong 5 ni, maka sebelah kiri ada berapa nombor? 3 kan? Sebelah kanan pun 3 juga. Maka untuk yang kiri ni kamu cari lagi median. Median kali yang kedua. So kita dapat median berapa? Sampai kan? Maka itulah nilai Q1. Selesai. Sebelah kanan pun sama juga. Berdasarkan 3 nombor ni, kamu cari lagi median. Maka median berapa? 8. Okey, maka jawapan dia Q1 sama dengan 4. Q2 sama dengan 5. Q3 sama dengan 8. Macam tu je. Maksudnya nak cari quartile ni, kita cari dengan cara median je. Ini untuk ungroup data. Faham? Okey. Kita tengok. Boleh saya padam? Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. So ingat bila kita nak cari quartile, pastikan mesti arrange. Mesti susun. Itu step yang pertama. Lepas tu kita cari dulu median yang paling besar sekali. Median. So kita tengok ni potong apa ni? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni pun 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Maknanya 6 kiri, 6 kanan. Maka median tu berada di tengah. Kan? Ini maksud dia nilai Q2 dah tu. Yang median yang paling besar tu dipanggil median. Median Q2. Kemudian berdasarkan nombor sebelah kiri. Ada berapa nombor di sebelah kiri? Ada 6. Maka median tu ada yang ni lah. Ini nilai Q1. Berdasarkan 6 nombor ni, kita cari lagi median. Q3. Okay? Jadi ingat, bila kita buat line tak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. Contohnya maksud dia Q1 ni, kita tak kena pada nombor, maka ambillah 2 dan 3. Kita ambil nilai yang di tengah. Selesai. Untuk Q2. Q2 ni median. So 5 dan 6 bagi 2. Dapat 5.5. Untuk Q3. 7 dan 8 bagi 2. Saya guna kaedah ni kalau kita buat line median ni tak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. Okay?
Okey, yang peserta ni kita kalau nak buat macam cara tadi median tu, masalahnya banyak sebab dia sampai 100. Kan? Jadi tak sesuai kita guna kaedah sama dengan kota tadi. Dia ada cara dia, kita terpaksa guna formula. Ni kamu kena ingatlah formula dia. Okey, yang paling penting sekarang ni kamu mesti bermula dengan S. S tu adalah hasil darab N dan K. Yang N ni adalah number of data. Katakan data kita tadi 10, maka N kita letaklah 10. Okay. Yang K ni bergantung kepada soalan. Katakan soalan nak cari P15. P15. Maka K kita adalah 15. Katakan N jumlah semua data 30. Maka kamu gantilah N 30. Soalan kita P15, maksudnya K15. Jadi ini step yang pertama. Step yang pertama. Ini untuk peserta je. Jadi step yang pertama, cari dulu S. Kemudian kita tengok nilai S tu. Kita tengok nilai S. Kalau S ni element of Z, maksudnya kita dapat nombor kan. Contoh katakan ni saya ambil contoh terus. Kalau kita kira S sama dengan 5, maka katakan peserta sama dengan, ini contoh je ni. Nanti kita tengok contoh yang tepatnya. Terus kita tulis dia sama dengan sebutan ke-5 dan ke-6. Maksud dia saya gunakan formula yang pertama ni. Katakan kita kira S sama dengan 5 kan. Maka nak dapatkan jawapan peserta tu, kita ambil je X5 dan jiran sebelah kanan. Kita akan ambil average. Maka itulah jawapan dia. Okay. Andai kata S element, not element of Z, bukan integer. Contoh, katakan saya dapat S sama dengan 5.2. Contoh, 5.2. Tetapi yang 5.2 ni dia bukan integer kan. Maka kita gunakan syarat X ada bentuk ni, kurungan S ni. Kurungan S ni dia ada maksud. Maksud dia kita kena ambil list integer greater than S. Ataupun dengan kata lain, katakan S tu mesti ambil integer juga. Tapi kita akan ambil integer selepas S. Contoh macam ni kan. Berapa nilai integer selepas 5.2? 6 kan? Maka katakan soalan tadi nak cari P15. Terus kita ambil jawapan sebutan ke-6. Boleh? Jadi kita yang pertama tengok S tu berapa. Kita kira gunakan formula ni. Kemudian tengok S tu kalau integer, maka kita akan ambil cara dia macam ni. Maksud dia gunakan formula yang pertama. Maksud dia nampak je 5, maka sebutan ke-5 tambah sebutan ke-6 bagi 2. Tapi kalau kita kira, kalau kita kira bukan integer, contoh kita kira dapat 5.2. Kita bukan guna kaedah bundarkan. Kalau bundarkan, jawapan dia S sama dengan 5. Ini tak, dia ada maksud dia sendiri. Maksud dia kita kena ambil berapa nombor integer yang selepas 5.2. 6 lah. Jangan ambil 7 pula. 7 tu dah jauh sangat. Selepas 5.2. 6 lah. Okay. So kena gunakan dua kaedah ni. Kita tengok contoh. Okay, ni dah salin belum? Sudah salin? Baik, okay. Okay, contoh macam ni lah. Okay, contoh 9. Contoh 9, yes. Kita nak cari P15. Okay. Okay, kita mulakan dengan step yang pertama. Okay, ingat step yang pertama mesti susun susun. Jangan biarkan dalam keadaan macam ni. Bila kita bincang median, kota, peserta, pastikan susun dulu. Susun. Itu syarat yang pertama. Kemudian baru kita ambil kira step yang pertama tadi. Saya dah beritahu kira S sama dengan N darab K bagi 100. Okay. Sekarang ni data kita ni 12. Ni semua nombor ni bilangan dia 12. So ambil 12. Darab K ni bergantung pada soalan. Soalan nak apa? P15. Soalan nak P15. Maka K tu 15 lah. K tu 15. Per 100. Ini kalau kita guna kalkulator, berapa? Yes, ada ni. Betul tak? 1.8. Kan? 1.8 ni not element of integer.
Maka tadi kita ada dua formula. Yang pertama ke yang kedua? Kita nak ambil yang mana? Pertama ke kedua kalau bukan integer? Yang kedua kan? Yang kedua tu maksud dia yang S ada kotak. Maksud dia, bila saya nak jawab P15, kita mesti ambil X bukan 1.8. Sebutan ke selepas 1.8 berapa? 2. Itu jawapan dia 2 tu. Okay. So kita kira lah. Sebutan yang pertama. Ini sebutan pertama. X1. Ini adalah X2. X tu maksud dia sebutan. Yang kedua. So jawapan dia 2 lah. Sekarang ini X1. Yang ini adalah X2. Dan seterusnya dah. Ini X3, X4 sampai habis. Yang akhir ni adalah X12. Okay. So itulah jawapan dia untuk P15. Macam mana, boleh faham? Jadi kita tengok S tu integer ke bukan? Kalau bukan, maka gunakan formula yang kedua. Iaitu kita akan ambil integer selepas 1.8. Okay. Okay. Boleh saya padam? Okay, dah. Sudah. Okay, kita teruskan. Soalan yang seterusnya apa? P25 kan? Okay. Soalan yang seterusnya kita nak P25. Okay. Saya tulis ni. Jadi step yang pertama, kita gantikan N tadi 12. Ingat, N tadi 12. N ni adalah number of data ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So gantilah 12. K yang baru sekarang adalah soalan dia 25. So ganti dengan 25. Ni ikut soalan 25. Dapatlah 3. Ini adalah element of Z. Maka gunakan formula yang pertama tadi. Formula yang pertama tu maksud dia kita kena ambil je X3. Tapi bersama dia adalah jiran sebelah kanan. So X3 tambah dengan X4. Jadi ingat, kalau integer inilah cara dia. X3 tambah X4 bagi dengan 2. Maksudnya average. Kemudian tengoklah sini. X3 kita adalah 2. X4 kita adalah 3. Jadi 2 tambah 3 lah. Okey, 2 tambah 3 per 2. Dapatlah jawapan 2.5. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya P60. Kita cari P60. Okey, P60 sama juga. Kita akan cari S dulu. Maka N12 kekal 12. K ni soalan. Maka dapatlah 7.2. Ini adalah not element of Z. Bila nampak je decimal number, maka persental kita kena ambil integer selepas 7.2. Maka rujukan kita adalah X8. Jadi jangan ambil X8 tambah X9. Itu kalau dapat integer. Sekarang ni asalnya bukan integer. Terus kita akan ambil 8, X8. So kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini adalah sebutan ke-8. Maka jawapan dia 6. Okay. Persental inilah caranya. Tak boleh guna cara median. Sebab kalau nak buat boleh, tapi dia panjang. Jadi buang masa je. Kita guna cara ni. Okay. Group data. Ingat group data ni dalam bentuk table. Kalau ungroup dalam bentuk data mentah. Okey. Itulah formula dia. Formula ni diberi dalam exam. Kalau hafal lagi bagus. Tapi kalau kita nak hafal, tadi kita belajar kalau untuk ungroup data, nak cari mean tu guna formula summation of X divided by N. Kan? Tetapi kalau untuk group data, group data ni, ingat group data ni dia bersama dia adalah frekuensi. Dia tambahan dia adalah frekuensi. Sebab bila table, dia mesti bersama dia adalah frekuensi. Bila kita buat table, kan, kita buat table, nanti sebelah dia mesti frekuensi. Okey, formula dia adalah kamu tambah je F ni selepas summation. Kamu tambah je. Selepas summation ni, tambah je F. Ni kalau kita nak compare dengan formula yang pertama dah. Kemudian, boleh juga kekal bahagi dengan N. Tapi disebabkan table ni, biasanya kita dapatkan N tu dengan cara
dapatkan jumlah frekuensi. Itu yang dia formula ni tulis summation of F. Tapi sebenarnya sama maksud dengan N lah. Berapa jumlah data kita. Kalau dalam bentuk table biasanya kita rujuk jumlah data kepada jumlah F. Okey. So nanti dalam exam kamu boleh tulis cara macam ni. Tak payah nak guna I semua tak payah. Kemudian simbol masih guna X bar sebab kita anggap semua soalan dianggap sampel. Okay. Okey, macam tu lah. Dan mood pun ada formula dia. Okey, mood ni sekolah ada belajar kan? Mood simbol dia ada bentuk X, ada cap kat atas ni. Cap. Sopan sikit lah dia ada cap ni. So inilah sama seperti di sekolah sama. Okay, nanti kamu rujuk lah. Okey, di sekolah pun dah belajar antara cara lain kita dapatkan mood, kita buat histogram. Kita cari bar yang paling tinggi, kemudian kita akan cross. Ni kamu ingat balik cara di sekolah. Ini kalau kita diminta lukis histogram. Okay, kalau tak kita guna formula je. Okey, dan median. Okey, median pun ada formula dia, median. Ni dalam exam dia beri, ni dalam nota ada. Kamu rujuklah. Median ni biasanya kita tak guna simbol. Tulis je median. Kalau nak juga kita akan buat macam vektor lah, tapi vektor biasa di bawah. Ada wave kat bawah ni, tapi untuk median ni wave dekat atas. Biasa kita tak tulis simbol, kita guna median. Dan seterusnya lah. Okey. Nanti kita tengok contoh. Yes. Kotal pun dia ada formula. Sebenarnya formula ni dia sebenarnya sama dengan bentuk dia sama, median, kotal dengan persentas sama je formula dia. Cuma beza dia beza dia kat sini. Tadi kalau saya guna median sama dengan L plus, yang beza dia kat sini je. Multiply by C. Okay. Beza dia kat sini. Yang lain-lain ni sama je. Kalau median, ingat tadi saya dah bagi tahu median tu adalah K per 2 kan. Kalau kat sini kita guna N per 2. Kalau kotal per 4. N per 4. Okay, N per 4. Itu je. Kalau kita tengok persental. Okay, ni nanti kita akan tengok. Okay, kalau persental. Mana tadi? Okay, ni formula dah. Kamu rujuk pada nota tu. Dia bentuk ni sama je. Kan tadi? Bentuk sama je. Cuma saya ubah ini je. K per 100. K per 100 darab N. Jumpa tak? Dia satu menggusur aja tu. Kan? Bentuk dia sama. Okey, macam tu lah. Okey, cuma tadi saya terlepas tadi. Okey. Kadang-kadang soalan nak find interquartile range. Maka kita ambil je. Kalau jumpa istilah ni, maka maksud dia ambillah Q3, nilai Q3 tolak Q1.